Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ayat sebelah lah. Ayat sebelah surah Al-Hajj. Kita baca dah. Jumpa je kau saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به dia bila tanwin ni ia jumpa dengan baris mati ni kan, dia kena hidup sebagaimana huruf 6. Khairu nitma'anna bih. Khairu nit bunung sebutnya. Khairu nitma'anna bih. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Itu serupa juga tu. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ fitnatunin. Dia asalnya fitnatun. Sebab lepas pada dia tu qala. Jadi itu baris mati. Fitnatunin qalaba ala wajhi. Wa khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Cuba kau lapu mesti belakang tu tak sedap kelih gelak. Bawa tak buka berhabis. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Ini ayat akhir.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Baik, terjemuh dia. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin wa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi wa khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Sembah Tuhan, sembah Allah tu sembah dah. Tapi dia punya pendirian dia tu supaya lalai, tidak tetap. Ke hulu ke hilir. Islam ni dia nak bila kita kata amantu billah. Bila kita kata kita ni beriman kepada Allah, arahan dia nya summastaqim. Kita kena istiqamah. Istiqamah ni makna dia rebuh bangun geledeng geliat kita dengan Tuhan. Kok mana pun kita kena dengan Tuhan. Itu makna baru orang tetap pendirian. Tapi dalam ayat sebelah ni disebut ada manusia sembah Tuhan tapi pendirian tidak betul. Pendirian tidak tetap. Bukan tak betul, pendirian dia tak tetap. Keluk-kelik. Tuhan dia tahu. Jadi kita pun lagu mana kita ni? Kita tu hukum Tuhan ni bila tak rugi dengan kita. Tapi nak kerugi kita, punuh tubuh kita tu, punuh benda yang ada kita, kita pun kanjar selalu. Ni Tuhan cerita ada orang belah tu. Mudah-mudahan tak kena kita lah lagu tu nya. Tak? Sedangkan Tuhan dalam ayat dia sebut kita ni diri kok mana kata innallaha hashtara minal mu'mini anfusahum wa amwalahum bil jannah. Dia kata, Tuhan kata innallaha hashtara, tu Allah ni telah beli minal mu'minin, orang mukmin. Kita bila kita sudah jadi orang mukmin, tak boleh jual kat orang dah kita sebab Allah gezek dia beli kita dah. Kita tahu bagaimana ayat saat ni. Dia sebut innallaha hashtara. Allah beli, ishtara ni beli. Dia beli siapa? Minal mu'minin, daripada orang mukmin. Bi anna lahumul jannah. Dia belinya dengan apa? Beli dengan syurga. Tiba-tiba dah Tuhan beli dah kita ni. Dia bayar pitih dah umpamanya. Berapa kita nak jual kat orang diri kita ni? Nampak tak? Tu gambarannya. Kok mana Tuhan beli dah kita ni? Bila dia beli kita, mu kena tahu aku sebab aku jadi hartamu. Tengok cara guna, Tuhan guna perkataan beli. Supalah kita ni orang mula-mula dah. Rolik kita beli barang ni, kita beli barang orang dah. Baru jadi hak milik kita. Padahal Tuhan ni kita jak mula-mula lagi hak milik dia. Tapi dia nak membelai kita, nak royak cara baik kita. Hei orang mukmin, aku beli dah mu. Seolah-olah supaya dia ambil tangan orang. Sedangkan tidak begitu dah.
Kita tak jangan faham salah. Tapi cara Tuhan nak orang panggil dia nak ulik hati kita, nak ulik supaya kita boleh faham. Dia cari satu perkataan kok tu kok ni kok tu kok ni. Okey, Tuhan kata aku nak royak gini lah kau manusia. Hei orang mukmin, orang hak berimeh, aku beli dah mu. Aku beli gapo? Ampusahum, diri dia. Dia orang mukmin tu. Wa amwalahum, harta benda. Tubuh badan kita, harta benda tu jadi hak Tuhan. Tuhan beli dah. Dia bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dia bayar dengan syurga. Faham tak? Sebab itulah dia sebut sini. Ada manusia yang menyembah Allah berimeh dah. Pendiriannya dia tidak tetap. Iaitu kalau ia beroleh kebaikan. Kalaulah dia tu berasa boleh benda baik kan, senanglah hati dengan keadaan itu. Ada orang bila Tuhan wis senang kan, cari masjid, duduk jadi berjuruh molek. Tapi bila ditimpa kesusahan, tak kenal masjid semula dah. Duk main rusing, serabut perut. Sedangkan bila kita tu ditimpa bala bencana, ketika tu kita nak rapat dengan Tuhan. Hanya jadi kebalik. Jadi perangai tu, hak duduk kita tu Tuhan tahu. Sebab dia buat kita benar. Jadi dia faham lah. Oh lagu ni. Manusia ni. Okay. Kalau dia senang, maka dia jadi baik. Tapi bila dia ditipu kesusahan, dia berbalik semula menjadi kufur. Okay. Dengan sikap itu, Tuhan kata rugilah ia akan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang terang nyata. Rugi dunia, rugi akhirat. Allah menyebutkan ada satu golongan manusia yang menyembah Allah secara sampingnya. Part-time orang panggil. Sedangkan kita kena ingat, sembuh dia, buat ibadat ni bukan part-time, benda sungguh. Benda kerja kita sebenar, mari atas dunia, nak sembahyang ke dia. Kan 50 waktu kan Tuhan hak asal masa Nabi pergi Isra' Mi'raj nak terima semayang 50 waktu. Cuba kita bayar 50 waktu sehari semayang tu acu bahagi dengan 24. Tidak setengah jam sekali semayang. Setengah jam semayang jadi 48 jam. Nak tidur masa mana kalau setengah jam sekali? Mana kamu? Setengah jam semayang. Tak sampai setengah jam, 25 minit lah kira. Acu bagi. 24 acu bagi dengan 50. Tawar menawar Nabi tawar mari, lekatlah 5. Jadi hak asal 50. Maknanya Tuhan ni, dia tak buat kita buat kerja lah yang asalnya. Dia suruh kita sembah dia. Semayang ke dia, berzikir ke dia, tasbih ke dia, takbir ke dia. Betul tak? Sebut nama dia. Cari makan, tidur, pakaian, tu benda sapingnya. Hak tu hak sapingnya. Hak sapingnya hak tu. Jadinya pergi balik manusia ni semua Tuhan itu jadi sampingnya. Sebab tu kita dengar dia kata, kita ni cari dunia, cari harta benda, semayang jangan lupa weh, amat ibadat akhirat jangan lupa, cari dunia apa, akhirat jangan lupa. Dia kata lagu tu. Hak sepatutnya kena balik. Kita kena cari akhirat. Usaha kita nak dapat ke akhirat. Bila-bila cari akhirat pun dunia jangan lupa. Sebab kita duduk atas dunia. Patut lagu tu dah. Jadi pergi balik. Tidak orang kecek lagu tu kan? Ada orang kecek. Kita ni kena cari akhirat hidup kita ni. Tapi dunia tu jangan lupa. Tak ada orang kecek gitu. Hak sebenarnya hak tu. Hak Tuhan royaknya. Nya ditukar lagu mana? Bila-bila cari dunia pun akhirat jangan lupa. Akhirat tu bubuh samping ni. Sebab tu Tuhan kata ada manusia. Ia semua Allah secara samping ni. Ia ni di tepi-tepi saja hidup dia. Puas duduk saja mari masjid. Kalau ada kerja lain pakai tak mari. Tidak sapa di tengah-tengah ia ditunjukkan untuk menyembah Allah. Hal tersebut adalah kerana hatinya masih ragu-ragu terhadap agama. Tak yakinlah mana. Surga, neraka, dia sebut buat amal ibadat boleh pahala. Dengar khabar gitu. Tak jelira orang panggil. Nak kata tak percaya tu percaya. Tapi tak jelira lah mana. Kurang tenteram untuk menganutnya.
Baik. Kemudian disebut wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Jika dia ditimpa kebaikan, senillah hatinya. Dan jika ditimpa cubaan, berputarlah hatinya menjadi kupu. Dia ada perangai lagu ni. Dia berasa nak Tuhan, ketika Tuhan beri benda kemudahan ke dia, win imak. Tubuh segar, piti banyak, duduk seni. Oh, terima kasih weh Tuhan. Oh, semayalah dia. Bila mari bala, mari sepik, sesok, Tuhan tak sayang dah, dia kata. Lepas dia buat lagu mana? Culah semula. Hak berat lagi jadi kupu. Wah, ni berat benar ni. Golongan manusia yang seperti ini, kalau dia mengalami kesenangan disebabkan memperoleh harta yang banyak, senillah boleh harta banyak. Anak ramai, mempunyai ramai anak. Senillah hatinya. Dan dia mahu menyembah Allah dengan cara yang betul. Cemaklah dia semayang ke apa. Tetapi jika dia ditipu bencana atau ujian terhadap dirinya, keluarganya atau hartanya, maka dia akan merasa sepik, lalu kembali menjadi kupu keluar dari agama Allah. Ni orang panggil ni, orang bersyukur tapi tidak sabar. Dia ada dua manusia ni. Ada manusia dia syukur. Syukur ni makna kalau Tuhan beri seni, dia ingat Tuhan. Itu makna syukur dah. Tapi dia tak sabar. Bila Tuhan beri ujian, tak sikit Tuhan lalu. Ada manusia dia balik. Dia sabar tapi tak ada syukur. Lagu mana? Bila dia ditipu bencana kan, susah kan, cari Tuhan lah, baru cari masjid. Buat apa cari masjid tu? Bankrupt lah tu tak? Bankrupt, susah, anak mati, duduk seorang diri seorang, tak ada sebatas kara duduk, akhir sekalinya cari masjid, cari balas tak? Sebab tu kita tengok orang minta sedekah kan, dia baca Quran, ingat ke Tuhan dia. Dia kenapa? Kerana dia orang ni, dia sabar bila terima bencana. Dia tidak kata bila terima bencana, jadi dia raku ke Tuhan duk. Dia cari agama bila dia terima bala. Tapi bila wikaya, seni, tak ingat Tuhan. Dia panggil tak syukur. Hak dua-dua ni tu, Islam tak si belakang. Bersyukur saja tak sabar pun tak boleh. Sabar saja tak syukur pun tak boleh. Hak Tuhan naknya, bila seni kita bersyukur, bila mari bala kita sabar. Kan? Tu baru orang mukmin sebenar. Pendirian sedemikian adalah menggambarkan sifat munafik. Kerana pendirian yang tidak tetap. Ini perangai orang munafik. Orang kluk-klik ni sebenarnya, istilah munafik ni kluk-klik. Dia tengok sekali lagu tu, sekali lagu ni. Hal ini digambarkan dalam ayat 143 surah An-Nisa. Mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka terumbang-ambing, tidak berpendirian, ke sana sini, ke sini pun tidak. Tidak ke sana tidak, ke sini pun tidak. Ni dipanggil mudhabdhabi. Sikap orang munafik ialah mencari untung, di mana tujuan hidupnya adalah untuk mendapat kesenangan dunia. Situ je pucuknya orang jadi munafik ni. Munafik ya. Kecek lagu lain, dalam lagu lain. Itu sebenarnya istilah munafik ya. Akhirnya kehidupan yang dicari adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Tuhan tak tahu juga. Temo'o sangat ke dunia. Siapa tinggal akhirat, akhir-akhir, akhirat sama telah dah saja. Dunia dia dah hamba pun tak ada juga. Itulah. Tidak semualah hak mana dia duk rela diraku ke Tuhan kerana nak cari kesenangan dunia. Tak kena gaya, tak boleh juga. Pak gapo untung? Tak ada untung gapo satu. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Khasirat dunia wal akhirah. Rugilah dunia, rugilah di akhirat. Dan tidak mendapat faedah apa-apa. Hilang keuntungannya dan terlepas daripada mendapat pembahagian di dunia. Seterusnya di akhirat pula kehilangan pahala, bahkan mendapat azab. Itu situ duduk. Zalika huwal khusranul mubin. Dia kata itulah kerugian yang sangat nyata. Bukan rugi sikit-sikit.
Rugi sungguh. Rugi yang nyata. Ayat 12 pula. Yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'hu. Dzalika huwad dalalul ba'id. Ia menyeru dan menyembuh makhluk-makhluk yang lain dari Allah. Ia tidak dapat membahayakannya dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh terpesong. Lain pada Allah tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Itu nak royaknya akidah kita orang berimeh. Kita kena duduk situ. Tidak ada sebarang mudarat melainkan Allah izin. Tidak ada sebarang manfaat melainkan Allah izin. Walaupun kita boleh mudarat melalui tangan manusia, kita boleh manfaat melalui tangan manusia, tetapi akidah kita orang mukmin ni kedua-dua manfaat dengan mudarat tidak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah. Situ dulu. Bila keadaan lagu tu, orang-orang musyrik di Mekah tu, dan kalau law ni pun orang panggil orang kafir, macam duk sembuh berhala tu. Ada lagi lelah ni, kalau kita tengok agama Buddha dengan Hindu. Kalau orang Kristian tu dia tak sembuh tokong dah. Dua tu je. Ada lagi agama lain sembuh tokong. Agama Sikh semua Sikh. Sikh tak ada dah. Dua ni je. Balik dia sembuh benda ni. Serupalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Sembuh berhala. Sedangkan dia kata bila dia sembuh tu boleh beri manfaat kat dia. Tak boleh. Dia geletak pisang kan? Pisang buah lima, kaki tokon. Tak luak-luak apa. Dah. Buruk gitu je lima. Pisang dengan lima. Pesi ya tengok. Supaya cerita understand. Bila dia ada masalah sikit, dia ngadu ke toko. Bobe, kecek, goyak ke berhala. Anak aku mati, bini aku mati. Mu buat gapo Tuhan. Dia boleh marah ke Tuhan. Tak pesi, tak pesi orang dapat ke tokoh kayu. Lah. Dia sendiri kalau dia guna otak dia, pedah gapo aku main royak ke dia. Benda yang tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Dia lagu tu dia kata sesat. Sesat lagu mana? Sesat yang jauh terpesong. Allah menguatkan lagi kenyataannya mengenai orang yang tidak tetap pendirian itu. Terkadang ia menyembah berhala dan terkadang menyembah apa saja yang dianggap boleh mendatangkan faedah kepada dirinya. Sebab manusia ni dia tak boleh hidup dengan tidak bertuhan. Hak sebenarnya fitrah Tuhan buat manusia ni dia nak cari Tuhan. Bila tak jumpa Tuhan, dia ikut dia capa. Asalkan dia boleh buat Tuhan, dia buat Tuhan. Betul tak? Jumpa tokoh kayu, jumpa matahari ada. Agama Majusi dia sembah matahari. Dia kira matahari ni memberi manfaat. Dia sembah matahari. Cuma orang Hindu ni dia sembah berhala, tapi orang kata sembah lembu. Lembu tu tidak dia tak sembah dah. Dia anggap ke haiwan suci. Itu saja dah. Zalika huwad dalalul ba'id. Disebut sekali itulah kesesatan yang jauh. Orang yang menyembah selain daripada Allah itu sebenarnya telah jauh tersesat. Dah hidup tanpa tujuan dan arah. Mutakosi. Jadi kita ni Allah. Berasa nikmatnya bapa. Jumpa cari Tuhan. Tuhan terkedir, Tuhan capuk kita ni. Termasuk dalam orang yang jumpa cari Tuhan. Kalau salah tak ada. Tak ada lah. Macam ada ayat sama lah. Terima kasih banyak-banyak ke Tuhan. Syukur ke Tuhan ni. Moga capuk aku ni jadi orang Islam. Apa dah? Kalau anak orang Cina, kita ni anak orang Cina, adat kata lah. Nak jadi macam Firdaus Wong lah. Anak pok Cina, mok Cina tiba-tiba masuk Islam. Jaring putih mata. Anak Cina paksa jadi Buddha. Anak orang Hindu paksa lah. Kita ni macam mok pok kita Islam. Tok nenek kita orang Islam. Jadi kita bila-bila gitu, inilah kita bersyukur. Terima kasihnya Tuhan. Moga capuk aku ni jadi orang Islam. Sebabnya lain pada Islam tersasar jauh, terpesong.
Dia tidak tahu tempat dituju. Sesat, bagi mutah sebab dia panggil sesat. Melainkan menurut telunjuk nafsu untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sementara. Ayat 13 pula. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal ashir. Ia menyeru dan menyembah makhluk yang dengan perbuatan demikian mudaratnya lebih dekat dari manfaat yang diharapkannya. Demi sesungguhnya seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu. Dia nak orang sini ya. Berhala yang disembah oleh orang kafir itu sudah tentu hampir kepada bahaya dan mudarat. Di akhirat nanti mereka akan terpekik terlolong apabila melihat berhala yang disembah telah mencelakakannya, menarik mereka ke neraka. Neraka berhala hak dia duduk sembah atas dunia tu, heret dia masuk neraka. Pasal masa tu tak adalah bertepik, bertelolong lah dia nak teriak tang, tak ada orang nak buat apa-apa. Adalah diriwayatkan bahawa ayat ini telah diturunkan untuk ditujukan kepada segolongan orang-orang Arab kampung yang datang berhijrah ke Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang Arab kampung ni macam kena orang Badui lah. Kalau kita sini orang asli lah, orang darat. Apabila seorang daripada mereka mendapati badannya sihat, kudanya beranak, isterinya melahirkan anak lelaki yang ramai, mendapat harta yang banyak dan binatang ternakannya membiak. Seni hidup orang zaman dulu dah, kita kena bayar kehidupan zaman dulu. Orang lain ni tidak seni dengan lagu ni. Dia sebut tubuh sihat tu ialah kita nak juga lain ni kuda beranak. Cara apa kuda kita lain ni kaya tidak duk kuda lain ni. Lepas tu boleh anak jantan ramah. Rezeki tu zaman dulu boleh anak jantan ramah sebab apa? Buat kerja. Ni semua benda-benda kebanggaan zaman dulu dak dalam ni. Orang kaya toksik anak pun ada dah. Dia tidak nak topeng anak. Harta banyak, binatang ternakan dia biak, maka senang dan tenterailah hati dia. Tetapi apabila dia ditipu kesusahan kerana sakit, macam tadilah ayat tadi, atau isterinya mendapat anak perempuan, tak si anak tino pun dia. Sebab kaedah zaman dulu anak tino ni menyusah ke diri. Dia nak topeng anak jantan, tak boleh buat kerja sebab zaman dulu punca rezekinya ialah buat kerja. Ring kederak ni duduk dia orang jantan. Tak? Jadi bala bagi dia tu boleh anak tino. Tino pula dah. Anak yang kedua ke mana? Tino pula. Yang ketiga tino pula. Yang keempat tino pula. Tak ada apa lah. Tak senang dah hidupmu. Lagu tu zaman dulu. Kalau boleh anak jantan 10 orang, oh sedap lah. Boleh topeng. Jadi kalau kita nak kira kan, meh-meh supaya zaman dulu. Kan tempat kita ada meh-meh ke zaman dulu. Itu tak? Topeng anak jantan. Zaman tak sekolah, tak ngaji zaman dulu, boleh anak jantan kan? Buat padi, buat noreh getah dah. Buat padi, noreh getah. Buat kerja ni, ialah anak jantan. Okay. Tapi bila dia tu sakit, anak tino ramah, harta dia musnah, maka dia mengikut kemahuan syaitan yang menggodanya dengan berkata, tidak lain segala kesusahan yang engkau derita ini melainkan disebabkan oleh agama Islam yang engkau peluk. Dia salah ke agama. Apa dia jadi susah tu? Dia masuk Islam. Ni. Lalu dia pun bertukar agama. Ni orang Arab Badui ni. Cerita dia. Ayat yang ke-14. Kita baca sampai ayat 15 tadi. Inna Allaha yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Banyaklah ayat ni kan. Tak tahu berapa tepat. Tuhan sebut masuk syurga sungai mengalir. Masuk syurga sungai mengalir. Comel sungguh pun tak tahu tak. Sedap.
Seni tak? Orang buat kajian kan, baru ni tubik dalam satu artikel dia kata, bila kita duduk dekat dengan anak sungai yang mengalir ni, tubuh jadi segar, dia kata. Dia ada gapo dia panggil aura dia. Dia dengar bunyi percikan klak air terjun tu kan. Dia ada kaitannya dengan jiwa kita. Tu kaedah dia. Sebab itulah dia kata, dia nak suruh seni orang ahli syurga tu, dia buat bagi rumah dia tu anak sungai duk mengalir ke bawah. Comel dah. Air sungai pula jernih. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukan. Setelah Allah menyebutkan pada ayat yang terdahulu mengenai perangai orang munafik dan cara dia beribadah, maka disebutkan pula di sini perangai dan pekerti orang mukmin yang benar beriman dan mengerjakan amal perbuatan yang baik serta meninggalkan perkara yang dilarang. Itu ya dia naknya. Jadi kita ni nak jadi orang beriman mukminnya kena program gitu lah. Gapo amalan baik yang aku boleh buat hari ni. Dia kena rancang tiap-tiap hari. Dan buat gapo dia benda-benda hak Tuhan tak kena aku berhenti. Hak haram sama telah dah kita sekat. Tak buat dah, kita tak buat sikit abuk. Tak boleh tak baik. Tak baik tu kita ngetak bulu tak boleh buat. Kalau bunyi benda makruh kita tak boleh. Tu orang warak. Sebanyak mana benda sunat aku nak cuba buat. Gapo dia apa tak aku buat. Semaya sunat sebanyak mana, zikir sebanyak mana, buat baik kat orang sebanyak mana, sedekah sebanyak mana. Kita boleh cari. Bila kita duduk benda-benda lagu tu, kita duduk hitungnya kita, maka termasuklah kita. Kalau hitungnya kita lagu tu lah, duduk kira lagu mana kita nak buat amal yang banyak, gapo lagi pahala yang boleh kita tambah. Duduk mikir semua dosa, hal lepas-lepas tu kita taubat juga, istighfar juga, maka insya-Allah Tuhan pun letak kita dalam golongan orang mukmin. Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, mukmin. Gapo dia boleh mukmin muttaqin? Hak ni lah. Dia disebut tadi. Ngopo dia syurga. Jadi nak balik pun cerita tadi mula-mula tadi. Orang mukmin ni gapo dia? Allah beli dah kita. Payah dah kita ni. Walaupun kita ni hak dia dah. Bukan Tuhan ni kita dia ambil tangi orang tu, kita ni hak Tuhan tu. Inna lillah, kita sebut inna lillah, kita ni hak Tuhan. Tapi Tuhan sebut innallaha ashtara minal mu'minin, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Aku telah beli dah orang mukmin dengan diri dia harta benda. Patut tu umum pun aku beli dah. Harta benda mu pun aku beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Jadi kalau Tuhan beli dah kita ni, tak boleh jual kat orang lah. Apa dah? Jadi Tuhan guna perkataan itu, perkataan beli. Sebut tadilah, mula-mula tadi. Jadi, bila kita faham kita ni, Tuhan beli dah. Maka kita tak boleh buat tak tentu kali lah. Hak milik dia. Jadi dia beli dengan apa? Beli dengan syurga. Orang-orang mukmin akan diberi balasan dengan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tunggu masalah kita nanti tengok. Duk berdoa siang malam, masukkanlah aku dalam syurga tanpa hisab. Pasal apa? Puasa nak tengok benar lah. Hak comel Tuhan duk sebut. Tak ada masuk syurga lalu ni kita tak boleh bunyi tempat comel, tempat perangin ni. Nak pergi tengok, betul tak? Pergi tengok bukit-bukit mana ni lagu mana. Mana keinginan kita tu nak dah. Tuhan kata kalau atas dunia ni musuka benda lagu ni. Kadang-kadang tak ada pasal-pasal kita pergi kat sawah padi. Kalau ada homestay duduk sawah padi pun sewa dah. Suka tengok lagu tu. Tapi dalam syurga Tuhan kata ni mu tak boleh bayar. Duduk saja pun suka. Cuba kita bayar. Macam ada orang sama gap dia. Hak tak ada. Hak dalam dunia ada, syurga tak ada. Gap dia tak ada. Letih tak ada, lapar tak ada. Ngatuk tak ada, berok kecing tak, puah tak ada, lenguh tak ada, gatal pun tak ada. Air liur pun tak ada. Pelik dah. Makan-makan jadi wak. Mahli gaya camik-camik jambai pun tak ada. Nak kata mana? Rumah tak payah kocim, goreng curi tak ada. Nyamuk tak ada, tak payah pakai kelambu. Ekon tak payah ada, pasal apa? Udara je tahu ada syurga. Sedang molek sejuk sedap.
Duduk pun sedap sama. Kita tak boleh rasa dalam hidup kita lagu mana tubuh nak sedap. Kita berasa tengok segar. Gua nak segar we, segar lagu mana sangat. Acujuk nyanda lama lenguh lalu dak. Salah tidur tekan nama serban. Ni istilah tak ada di surga tu. Serban, lenguh, gatal, geli, ngatuk, nguak, bersih. Nampak tak? Bukan kata lapar perut pergi cari nasi kawal, tak ada. Belah surga. Pergi makan tu kan nak sedap-sedap. Makan buah durian, ambil musim king 10 butir makan pun tak jadi kau penyakit. Tak sekok. Pak kita mikir lagu tu, tak sih lagi usaha. Nak biar boleh masuk surga. Masuk surga dah ni, kalau usaha boleh tinggi lagi. Surga tinggi lagi. Kita duduk di surga kita tu, tengok orang-orang yang lebih pada kita tu. Bukan dia main kat bawah, dia main kat atas. Kita boleh jalan macam burung. Surga duduk langit. Jenguk ala kata, weh sedapnya pokok-pokok tu. Sedap pada kita. Kau surga, kau tinggi, kau atas. Kau tinggi, kau atas. Duduk di kayengin. Dia gaya gitu mau kita. Begitulah ganjaran yang digambarkan seperti ayat 173 surah An-Nisa. Wa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih, dan akan disempurnakan oleh Allah dengan cukup pahala mereka dan ditambah pula dengan kurnianya. Isa masuk berapa je kawasan? 2 minit dan perhabis ayat kan. Ini ayat akhir sekali kita baca tadi, ayat 15. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama' thumma liyaqta' falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz. Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad dalam dunia ini dan di akhirat kelak, maka hendaklah ia menghulurkan tali serta mengikatnya di bumbung rumahnya. Kemudian hendaklah ia menjeruk lehernya supaya dia mati tercekik. Dalam pada itu hendaklah ia memikirkan lebih dahulu adakah tipu dayanya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya. Ini tengok ulasan dia kata gapo maksudnya. Allah membayangkan dalam ayat ini tentang adanya orang yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok ke Nabi ni meluak, padahal kita tengok batin tubuh Nabi ni kan tak ada tebak kita nak benci. Orang baik, tuan comel. Nah. Kecik beralus molek. Tak boleh bayang seorang watak. Dia orang berimeh tengok Nabi tak puas kelih. Gapo dia buat kat orang? Tapi kerana iblis mari jadi benci. Nabi duduk semayang di Mekah tu kan. Masa tu mungkin Nabi jerih duduk di Mekah tu kan. Tak boleh melawan orang. Duduk Madinah baru dia boleh melawan. Tengah Nabi duduk semayang kan. Dia bubuh. Lembu dia boleh. Dia bubuh. Sembilan. Lembu tu utah tu bak dia bubuh atas belakang Nabi. Nampak? Benci kelih ke Nabi. Bukan Nabi buat gapo dia. Benci kelih ke dia semayang. Tidak iblis kan lagu tu. Ya kita benci kita buat gapo. Dia buat gapo kita. Jadi dia kata ada orang benci ke Nabi ni, dia deki. Kerana baginda diturunkan wahyu kepadanya. Didorong oleh perasaan marah mereka pun mencari tipu daya untuk menggagalkan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka ni, orang-orang lagu ni, maka Allah menyuruh untuk bunuh diri di tali gantung. Sebagai kata kiasan kerana ternyata tipu daya mereka untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan kegagalan. Dia kata gini lah, buat kalau mu cita-cita nak menjatuhkan Nabi ni, Tuhan kata aku pera. Kalau mu nak lawan Nabi, lebih baik mu gatung tekok mu di tali gatung. Sebab apa? Tak berjaya, baik matilah. Tak berjaya kan? Hal demikian kerana Allah SWT tidak akan membiarkan Nabi SAW keseorangnya. Malah Allah tetap akan menolong Rasulnya untuk meninggikan agamanya. Ayat ini diturunkan untuk ditujukan kepada suku kaum Asad dan Ghatfan. Kaum tersebut telah terjalin dengan orang-orang Yahudi melalui satu perjanjian bantu-membantu. Dia bersama dengan orang Yahudi. Apabila mereka diseru untuk masuk Islam, mereka enggan dengan berkata, kami khawatir kalau Muhammad nanti tidak mendapat pertolongan dan agamanya tidak akan berjaya. Kami tidak mahu putus hubungan dengan orang Yahudi kerana nanti kami pula akan diputuskan bekalan mereka tidak akan melindungi kami. Lagu
Sebelum ni lah ada negara Arab lain duk baik dengan Israel. Dia bimbang takut negara Israel putus hubungan diplomatik dengan dia. Susah kita nak berdagang. Apa lah? Jadi cerita tu ada dah zaman dulu. Bila kata bapa yang duk baik sangat dengan orang Yahudi, tak boleh takut putus hubungan. Kalau aku baik dengan Muhammad, maka orang Yahudi marah. Masa pula ni kalau duk tolong Palestin sangat, orang Yahudi marah. Bila orang Yahudi marah, kita ada keperluan dengan dia, kita ada berdagang dengan dia. Akaun pitih kita taruh di Israel. Betul tak? Hak tu jadi telur kecil tu nak buat sokongan ke Palestin pun tak berapa nak tegah. Sebab apa? Kita ada benda. Ada tak kerana ekonomi, kerana gapo. Yang benda cerita lagu tu ada dah. Zaman Nabi dulu. Ni ayat 16 ni kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam.